Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. petang diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat pada hari ini, ya, terutamanya kepada Tuan Rektor kita, Pak Rizal kita, tim daripada IAIF Dumai dan juga kepada tim UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. So hari ini saya bukan nak mengajar, ya, lebih kepada perkongsian kerana tajuk ini saya rasa sangat dekat dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, so tajuk saya hari ini adalah kepentingan wakaf dalam pembangunan sosio-ekonomi ummah. Saya merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Cawangan Melaka. So pernah pergi Malaysia? Pernah, alhamdulillah. Yang itu Itulah berjeruk makan tidak jeruk. kembali ke Malaysia, mungkinlah. Okey. So hari ini kita lihat kepada tajuk yang seterusnya adalah next slide lah, dia tak boleh. Next slide. Okay, so untuk outline kita hari ini di kelas, okay. Isi kandungan kita yang pertama, saya akan membahaskan berkenaan dengan konsep wakaf. Okay, apakah yang ada dalam konsep wakaf adalah tentang maksud, okay, jenis-jenis wakaf, rukun dan syarat wakaf. Kemudian kita akan pergi kepada hikmah kita berwakaf, benefit kepada kita, bukan saja kepada kita, lebih kepada masyarakat ummah secara keseluruhan. Kemudian kita lihat kepada sejarah wakaf, kerana wakaf ini telah lama dan telah dilaksanakan. Rasulullah SAW sendiri telah melaksanakan wakaf. Kemudian kepada para sahabat selepas itu di zaman-zaman kegemilangan Islam. So di zaman-zaman kegemilangan Islam itu semuanya dibiayai oleh dana-dana wakaf, aspek pendidikan khususnya. Kemudian kita pergi kepada perkembangan wakaf di Malaysia secara general saja, ya, secara umum saja kita akan pergi ke tajuk tersebut. Kemudian kita akan melihat kepada kaedah berwakaf, bagaimana kita berwakaf. Kemudian kita lihat kepada cabaran bagaimana kita nak mengimarahkan wakaf ini, kerana wakaf ini memberikan kesan impak yang besar kepada sosioekonomi masyarakat ummah dan juga seluruh dunia, iaitu kepada populasi Islam. Next slide. Okey. So kita akan pergi kepada pendahuluan. Okay, Islam menganjurkan prinsip keadilan dalam menyusun kehidupan masyarakat, kerana kita katakan Islam itu is the way of life. So bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah, semalam tadi kita sebut tentang bermuamalah, bagaimana kita hidup sesama manusia, bagaimana sepatutnya hubungan manusia dengan manusia yang lain, bermuamalah. Itu konsep yang lebih luas. So muamalat konsepnya adalah tentang maliyah lah, okay, ekonomi. So begitu juga bagaimana kita nak membangunkan masyarakat semuanya, Islam telah tetapkan, anjurkan bagaimana. Dia ada manual dia. Apa manual? Manual kehidupan seorang insan ataupun khalifah. Apakah manual kita? Ada dua saja, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam kita beli mesin, so mesti ada manual, kan? Tengok manual how we want to use the machine. So dalam kehidupan juga kita ini dibekalkan dengan manual, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, salah satu instrumen penting dalam Islam yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan dan ekonomi umat Islam adalah wakaf. Pernah dengar? Pernah belajar? Benar, ya. Okey, selain daripada mekanisme seperti zakat dan sedekah, kerana ketiga-tiga ini mempunyai sedikit perbezaan, mereka juga ketiga-tiga instrumen ini mempunyai persamaan. Persamaannya adalah infak, kan? Kita menyerahkan ataupun kita membelanjakan harta kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perbezaan antara wakaf, sedekah dan juga zakat itu ada dia punya, kita kata key point dia ke situ. Okay, kalau wakaf, key point dia adalah berkekalan, perpetuity. Okay, berkekalan dan boleh kita kembangkan. Kalau zakat, kita dalam Quran disebut tentang siapa yang kena bayar zakat dan siapa yang asnaf yang dapat zakat, dan ada portion yang tersendiri. Okay, 2.5% macam tu, kan? Okay, kalau sedekah dia seperti kita on off sajalah. Okay, so di sini kalau kita faham tentang pentingnya ataupun kita kata besarnya impak wakaf ini berkekalan, selagi mana harta itu digunakan untuk manfaat
maka selagi itulah maka pahala itu akan kita dapat even kita mati. Okey, so sepatutnya lebih zakat itu. Bersedekah itu bagus, tetapi zakat itu lebih berkekalan. Kemudian wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang menggabungkan kedua-dua aspek, iaitu rohani dan juga material. Okay, rohani sebagai pengibaratan kita kepada Allah dan juga material, wang. Okay, so pernah berwakaf? Nah, belum lagi. Sebab wakaf ini hanya dengan RM1 sahaja kita boleh berwakaf. Sebab dengan hanya RM1 saja kita boleh berwakaf. Dengan 10 sen saja, RM1 saja kita boleh berwakaf. Kerana dana wakaf itu akan dikumpul dan kita panggil diubah menjadi harta yang kekal. Okay? Kemudian amalan wakaf mempunyai dua objektif asas, iaitu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan pewakaf akan menerima ganjaran pahala yang berkekalan dan berterusan. Nak ke tak nak? Berterusan, sehingga kita mati pun, maka meninggal dunia, maka kita akan mendapat pahala. Okey, sehingga ke hari akhirat. Bukan sahaja meninggal dunia, sehingga ke hari akhirat. So next slide please. Okey, so ini antara contoh-contoh pewakafan. Mungkin kita tahu dan juga mungkin kita tidak tahu. Okey, biasanya kalau kita kata pewakafan yang bersifat tradisional. Okey, wakaf apa yang tradisional yang biasa kita selalu dengar? Wakaf kubur. Okey, wakaf apa? Wakaf masjid, madrasah, sekolah macam tu. Tetapi sebenarnya kita mempunyai pelbagai instrumen wakaf. Okey, kalau di sini contohnya, ini nanti kita akan lihatlah. Tapi kita akan tengok yang ini wakaf yang berkonsepkan hotel. Okey, duit itu dijadikan, tanah ini kalau contohnya Terengganu, Masjid Agama Islam, dia mewakafkan tanah, sumbernya daripada Kerajaan Persekutuan, mereka membangunkan hotel. So bila kita hotel, kita bayar kan. So benefit yang ada ataupun keuntungan yang diperoleh oleh hotel tersebut disumbangkan kepada mana-mana masyarakat yang memerlukan. Okey, sama ada pelajar ke, orang miskin dan sebagainya. Okey, macam tu jugalah macam tu wakaf kesihatan. Wakaf kesihatan. Bila COVID melanda, semua hospital kekurangan bekalan bekalan ubat, ataupun contohnya kita perlu menggunakan peralatan yang dulu tak pernah guna, lepas tu sekarang kena guna lebih banyak. Contohnya baju PPE, baju yang sangat penuh tu, suit tu, yang sangat panas tu kan. Okey, kemudian kita perlukan ubat-ubatan, kita perlukan katil-katil. Maka di situ Majlis Agama Islam negeri mewakafkan perkara tersebut, alatan tersebut di hospital. So siapa yang mendapat benefitnya? Masyarakat. Itu pentingnya kita melihat kepada sumbangan masyarakat dalam kita nak membangunkan sosioekonomi. Sosioekonomi itu apa? Iaitu pendidikan, kesihatan. Itu bermaksud sosioekonomi. Wakaf air. Contohnya kalau kampung tu tak ada air, mungkin ada bina telaga. Kita bersama-sama mengeluarkan duit untuk membina telaga, maka selama mana orang menggunakan telaga tersebut, maka kita mendapat pahala. Tak perlu kita ada tanah, tak perlu kita ada bangunan, hanya dengan duit yang bersifat lebih liquidity ataupun lebih kecairan yang lebih mudah. So yang ini adalah lot-lot kedai. Lot-lot kedai bila disewakan dapat duit, dan duit itulah diberikan kepada semua masyarakat. So tidak kira Islam atau bukan Islam, penerima wakaf dia tidak seperti zakat maka orang yang nak mewakafkan dan orang yang menerima wakaf tidak terhad kepada orang Islam. Ini wakaf pendidikan lah, biasa kita dengarkan. So next slide. Apa itu wakaf? Wakaf bermaksud bahasanya, literalnya bahasanya adalah berhenti ataupun menegah. So, besarkan sikit. Menegah dan juga menahan dari aspek bahasa. So dia itu maksud berhenti Apa maksudnya ke situ? Maksudnya berhenti pemilikan pewakaf tersebut. Dia tidak boleh
mendapatkan manfaat untuk dirinya apabila dia telah mewakafkan hartanya. Okey, so kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dari aspek syarak ataupun istilah. Harta yang ditahan haknya daripada dijual, dibeli, pewarisan, hibah dan juga wasiat. Okay, contohnya seorang bapa mewakafkan tanah dia, so anak dia tak boleh claim, oh ni tanah bapa saya, sedangkan dia telah mewakafkan harta tersebut. Okay. Kemudian dikekalkan sumber ataupun fizikalnya. Itu adalah keistimewaan ataupun kita kata perbezaan antara wakaf dengan filantropi yang lain. Perlu dikekalkan sumbernya. Kemudian manfaatnya digunakan untuk kebajikan khusus ataupun umum, kepada ummah dengan niat nak mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu tuntutan. Okay, next. Kenapa atas sikit, up. Okey. Kenapa digalakkan untuk berwakaf? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Up sikit. Up. Dia macam touch screen Okey, touch screen. Okey, bandingan pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas kurnianya kepada yang mereka yang lagi maha mengetahui. So ini adalah ayat yang selalu kita lihat dan dengar. Tapi adakah kita menghayati ayat ini? Itu pentingnya tentang penghayatan. Semua ada ilmu, tetapi ilmu itu perlu dihayati, diaplikasikan. Kemudian ada daripada Abu Hurairah sebut, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila mati anak Adam akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang nak di-highlightkan di sini adalah sedekah jariah itu, aka adalah wakaf. Dia bukan sedekah yang biasa. So next. Fadilat ataupun hikmah kita berwakaf. Yang pertama, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini sebagai hamba Allah, kita ini sebagai khalifah. So kita nak mengikut apa yang diperintahkan. So kita nak menghilangkan rasa ego, takjub, sombong, takabur itu, maka kita ini mengikut suruhan Allah, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapat kebajikan yang berkekalan dunia dan akhirat. So sekali lagi disebut tentang berkekalan. So kalau berkekalan tu happy ever after lah. Yang ketiga, menikmati manfaat bersama dalam kalangan masyarakat. So tadi saya sebut tentang bukan sahaja orang Islam, malah bukan Islam juga dapat merasai kemanisan apabila kita berwakaf. Kemudian keempat, meningkatkan sosioekonomi umat Islam, aspek kesihatan, pendidikan, sosial, mungkin jalan raya kalau diwakafkan untuk pembinaan jalan raya, maka orang dapat lalu dengan lebih selamat. Next, belum kelima, mengukuhkan perpaduan ummah. Yang keenam, mengekalkan pemilikan dan perkongsian dari umat Islam. So wakaf ni kan tak boleh beli, tak boleh jual balik, tak boleh faraid dan wasiat, maka ia akan menambahkan harta umat Islam, memakmurkan harta umat Islam. So next. Saya akan cepatkan sikit. Rukun dan syarat wakaf. Pertama, perlu ada orang nak mewakafkan lah. So kita sebut sebagai pewakaf, wakif. So di antaralah dia punya apakah kita kata syarat-syarat yang ada pada orang yang nak mewakafkan. Balik, berakal, dia tahulah apa yang dia buat. Dia tidak dipaksa secara sukarela ataupun volunteer. Next, kita akan lihat kepada yang kedua, apakah harta yang diwakafkan. So mestilah harta yang halal yang boleh diambil manfaat. Ini adalah harta tu dicuri. So nak wakaf pula harta curi, bolehkah? Tak boleh. Perlu halal. Milik penuh pewakaf dan bukan harta orang lain. Nak sangat wakaf, tapi tak ada duit juga kan. Ambil hak orang lain, tidak boleh. Ataupun sebenarnya itu adalah pinjaman. Dia nak pula. Dia tak boleh. So dia perlu milik. Sebab apabila kita itu memiliki sepenuhnya, maka kita boleh memindah milik tersebut.
Okay, boleh diambil manfaat secara berterusan. Ini tak, kadang-kadang tu orang wakaf, contohnya telekung yang dah rosak, contohnya. Ataupun nak wakaf buku, buku yang dah conteng, yang dah tak lawa semua. So dia dah tak kurang lah sikit dari situ, boleh. Tapi lebih baik kita memberikan perkara yang paling kita sayangkan. Okey, ditentukan secara jelas. Okey, penerima manfaat wakaf itu pertama ada Islam ataupun bukan Islam. Okey, selain daripada kafir harbi. Kemudian sirah ataupun lafaz wakaf itu perlu lafaz yang jelas. So penting untuk kejelasan sebab ada orang dia tak faham double meaning ataupun ada dua makna berbeza dalam satu perkataan. Perlu lafaz yang jelas. Di sini disebut nama dia nak wakafkan apa, kerana apa dia nak wakafkan, semua disebut secara jelas. Okay, so okay kan? Boleh? Boleh, so boleh. kita next. Jenis wakaf terbagi kepada dua. So ada dua jenis wakaf, iaitu pertama wakaf keluarga ahli, maka ia tertentu kepada ahli keluarganya sahaja. Okey, ahli keluarga dan zuriat pewakaf. So kalau ada ayah, kemudian anak dia, cucu, cicit dan seterusnya. Okey, so dia khusus kepada keluarga tersebut. Kemudian kita ada yang paling biasa adalah wakaf kebajikan ataupun wakaf khairi. Dalam wakaf khairi pula ada dua pecahan. Pertama wakaf khas, yang kedua wakaf umum. Okey, kalau wakaf khas ini digunakan bagi tujuan khusus dengan maksud tertentu yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Contohnya kalau dia kata saya nak bina masjid, so orang yang bertanggungjawab perlu membina masjid. Dia tidak boleh buat benda yang, ataupun dia tak bolehlah nak buat benda yang selain daripada niat pewakaf. Sebab itulah mereka dinasihatkan untuk melakukan lafaz ataupun niat yang secara umum. Okey, digunakan bagi tujuan umum dan tiada syarat yang ditetapkan oleh pewakaf. Contohnya, bila dia akan sebidang tanah, maka dia kata untuk kebajikan umum. Tak kisahlah dia nak buat apa tanah tersebut. Tidak ada district di situ, okey? So next, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh. Boleh dipersingkat, Bu Ustazah? Apa dia? Boleh dipersingkat. Boleh. Okey, ini antara wakaf yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar, dan juga Telaga Wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Ini antara contoh. Okey, kita kata sejarah pewakafan lah. Okey, so yang nanti saya bagi slide supaya you boleh tengok lah. Okay, next. Ini pun sama. Okey, so ini paling glamour lah. Kita kata penubuhan universiti besar. Mereka memiliki ladang-ladang. Contohnya kita panggil apa? Rumah atau tamar. Hasil tersebutlah yang digunakan untuk membiayai mereka punya pensyarah dan dana ataupun kita kata belanja dalam universiti. Okay, next. Kaedah berwakaf. Okay, so harta alih tu saya sebut tentang walaupun hanya ada RM1,000, maka kita mampu untuk berwakaf. Okay, so next. Lagi cepat. Perwakafan, perkembangan wakaf di Malaysia. So oleh kerana hal ehwal Islam di bawah pentadbiran Sultan, raja-raja, maka Majlis Agama Islam negeri-negeri bertanggungjawab dalam menguruskan harta umat Islam. Di sini kita sebut tentang wakaf. Perlu kepada penerokaan baru tentang instrumennya dan juga mempelbagaikan projek-projek wakaf. Okay, next. So ini antara cabaran dalam kita nak mengimarahkan wakaf. Kurang kefahaman tentang wakaf. Okey, kemudian wakaf tak berdaftar. Kemudian fizikal tanah tidak sesuai, pencerobohan tanah wakaf dan juga dana tidak mencukupi. So critical problem is dana tidak mencukupi. Ada tanah tak boleh nak bangunkan sebab tak ada duit. So ini antaranya lah. So saya takkan highlight lah dekat bawah-bawah tu ya. Okey, so kesimpulannya. So lagi. So the last slide is, okay, so wakaf ini merupakan ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, berperanan membangunkan sosioekonomi dan ilmu tentang wakaf ini perlu diperbanyak dan dipertingkatkan. Okay, supaya akhirnya pembangunan sosioekonomi itu dapat jelas kita lihat. Okay, apabila semua masyarakat faham tentang apakah tanggungjawab kita masing-masing. So sekian, terima kasih kerana mendengar.